أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الآية. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlumba-lumbalah kamu menuju kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat 21 Suratul Hadid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada pagi ini, dan saya mendoakan muslimin dan muslimat berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan jiwa yang lapang dan tenang, dan tinggi kesabaran kita. Apatah lagi dalam menghadapi suasana pada waktu, saat dan ketika ini,
yang amat memerlukan kesabaran yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan balasan pahala yang tidak terhingga kepada kita berkat kesabaran kita menanggung ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca sambungan daripada surah Hamim Al-Mu'min, atau dinamakan juga surah Ghafir. Dan pagi ini insya-Allah kita akan baca ayat yang keempat daripada surah ini. Dan bagi sesiapa yang ada Al-Quran di hadapannya atau terjemah Al-Quran, maka boleh ikut saya baca ayat 4 daripada surah Ghafir ini. Saya akan baca, kemudian tuan-tuan ikut, muslimin muslimat ikut, dan kemudian saya akan tafsir dan terjemah dan tafsirkan ayat ini berdasarkan panduan kitab-kitab mufassirin, iaitulah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mari sama-sama baca bersama saya terlebih dahulu pada ayat yang keempat daripada surah Ghafir ini. Pada yang hadir, saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita baca ayat yang keempat daripada surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Sadaqallahul azim. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang keempat daripada surah Ghafir yang kita baca pada pagi ini, saya akan pecahkan perbahasan kepada dua bahagian. Yang pertama, itulah apa yang Allah sebut, wa ma yujadilu fillahi
wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Bahagian yang pertama adalah persoalan jadal ataupun jidal. Makna dia membantah. Dan bahagian kedua perbahasan saya biiznillah adalah berhubung dengan kisah orang-orang kafir itu sendiri. Baik. Bahagian yang pertama daripada ayat ini adalah berhubung dengan bantahan, yaitu golongan-golongan yang suka membantah ayatillah, bantah ayat-ayat Allah, bantah ayat-ayat Al-Quran. Allah kata tak ada lain dah, illalladzina kafaru, melainkan mereka adalah di kalangan golongan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, di sana ada jadal yang mazmum dan ada jadal atau berbantah yang dibenarkan syarak. Nanti kita tengok apakah dia perkara yang Islam benarkan kita berbantah, berdebat, jadal. Dalam perkara itu ada 4. Nanti saya hurai kejap lagi. Saya nak sebut dulu ayat ini, iaitulah jadal yang mazmum. Jadal yang mazmum. Biasa kan dengar perkataan mazmumah, kan? Sifat mazmumah, makna sifat yang tercela. Bila kata jadal yang mazmum, adalah jadal yang tercela, bantahan, perdebatan yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah, malahan jatuh murka dan laknat Allah, wal'iyadza billahi min zalik. Dan dalam ayat ini, di pangkal ayat 4 surah Ghafir ini, Allah beritahu golongan yang suka jadal yang mazmum ini tak lain tak bukan puak-puak kufar, golongan kafir, golongan kufar yang kita boleh baca ayatnya cukup banyak di dalam Al-Quran. Kalau boleh kita ambil ayat yang mudah, ayat 6, ayat 7 Suratul Baqarah. Selalu baca, selalu dengar tuan-tuan imam baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Selalu kan dengar ayat tu dan selalu baca. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama sahaja bagi mereka. Sama aja. A'anzartahum, sama ada engkau beri amaran, am lam tunzirhum,
atau engkau tidak memberi amaran, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sama aja. Walaupun di sana adanya orang-orang bukan Islam yang menerima hidayah dan petunjuk, tetapi tidaklah seramai mereka-mereka yang membantah dan menentang ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala sebut kenapa? Kenapa sama aja tetap mereka tidak beriman? Jawapan dia pada ayat yang ke-7 Al-Baqarah, yang amat dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Kita orang beriman cukup risau benda ni. Apa dia? Khatamallahu ala qulubihim. Pertama, Allah dah khatam. Allah dah petri, Allah dah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka tu Allah dah tutup. Orang beriman dia cukup takut dengan hati yang dipetri, yang dimeterai oleh Allah. Hati yang Allah kunci mati, menyebabkan hati tidak dapat lagi melihat kebenaran. Orang kafir, qalbihim, qulubihim, hati-hati mereka Allah dah khatamah. Allah kunci, Allah petri, Allah seal habis. Wa ala sam'ihim, termasuk telinga pendengaran mereka. Orang kafir, pendengaran mereka pun Allah kunci habis. Wa ala absarihim, dan pandangan mata, penglihatan mereka. Hati, pendengaran, penglihatan Allah kunci habis. Baik itu orang kafir, sebutlah apa pun, mereka tidak akan faham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takut. Ini yang kita bimbang. Jadal yang mazmum. Bantah yang tidak diradai oleh Allah. Hak kafir sepasal tu dia dah. Tapi yang kita bimbang, ada juga orang-orang Islam yang jadal. Ada juga orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dia menjadi pembantah kepada Al-Quran. Ada. Pertikaikan hukum Quran. Tak redha Quran jadi cara hidup. Petikai ayat-ayat ni berlambak dalam masyarakat kita. Pesenda main-main Al-Quran. Tapi Islam, wal'iyadza billahi min zalik. Maka, orang-orang kafir, begitulah keadaannya. Mereka amat benar, yujadilu fi ayatillah. Mereka suka benar membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadi perangai, tiru perangai mereka. Walaupun di sana adanya orang-orang kafir yang kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, ada di antara tulisan-tulisan mereka, mereka mengangkat Nabi Muhammad. Mereka memuji Nabi Muhammad. Mereka merasa kagum dengan Al-Quran. Ada. Kalau tuan-tuan rajin membaca, dan begitulah yang kita harapkan,
kita umat Islam mesti menjadi umat yang rajin membaca. Rajin baca Quran. Rajin baca buku-buku yang bermanfaat. Tambah ilmu. Gain our knowledge. Tambah ilmu. Quran jangan tinggal. Baca hari-hari. Baik. Kalau kita rajin membaca, nanti kita bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam, yang mereka tidak membantah Islam. Mereka menulis dengan tulisan-tulisan yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak menerima Islam. Baik sikitlah mereka daripada nama-nama seperti Martin Luther, nama-nama seperti Voltaire, nama-nama seperti Kilomovich. Ini orang-orang yang menulis dan menghina Rasulullah. Antaranya tulisan Kilomovich pada tahun 1930. Antara yang dia tulis, tajuk yang dia tulis dalam buku dia, saya lupa nama buku dia. Antara bab yang dia tulis, Did Muhammad exist? Tu tajuk dia. Did Muhammad exist? Adakah Muhammad ni ada? Adakah Muhammad ni lahir? Adakah Muhammad ni wujud dalam dunia? Petikai bukan kata ajaran Rasulullah, Islam, Quran yang Nabi bawa, tapi petikai batang tubuh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, bukan tak ada. Ada yang menulis dan mengkaji Islam dan menerima hidayah, asalnya kafir. Tuan boleh baca Dr. Maurice Baukil, orang yang bertanggungjawab membedah jasad Fir'aun, dan akhirnya dia bertemu dengan kebenaran surah Yunus alaihi salam. Boleh baca, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna min ayah al-ayah." Bagaimana dalam surah Yunus Allah cerita jasad Fir'aun yang tenggelam ke dalam laut. Jasad Fir'aun yang Allah kata kami selamatkan badan dia. "Falyawma nunajjika bibadanika." Ini semua dalam surah Yunus. Tuan boleh start baca ayat 91 kalau tak silap. Boleh cek. Ayat 90 lebih lah. Boleh cek dalam surah Yunus bagaimana Dr. Maurice Baukil menerima Islam setelah dia bedah jasad Fir'aun. Dia berjumpa daripada hujung rambut Fir'aun sampai hujung kaki Fir'aun. Dia jumpa garam. Dia jumpa garam. Garam ni duduk tak mana dalam laut. Itu yang dia kaji Quran. Dia jumpa dengan seorang ulama di negara dia di Perancis. Dia orang Perancis. Bagaimana ulama tu sebut ayat tu dalam surah Yunus. Bagaimana Allah menenggelamkan. Aghraqna. Allah tenggelamkan ala Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Maksud keluarga tu bala tentera dia, anak beranak dia. Allah sebut dalam Quran. Lalu bila tenggelam dalam laut, tentulah air laut garam. Maka bila Dr. Maurice bedah, ada garam penuh. Maka benarnya Al-Quran. Allahu Akbar. Dr. Maurice memeluk Islam. Dr. Gary Miller mengkaji tentang bintang langit yang teori-teorinya telah dipersembahkan oleh golongan-golongan saintis barat, Einstein, Alexander Friedman, Abby Limiter, dan beberapa nama yang mengkaji tentang kosmologi.
Sedangkan Quran menyebut lebih awal. Dan Dr. Gary Miller akhirnya menerima Islam apabila dia mengkaji tentang langit, pengembangan langit, expansion of universe. Bagaimana langit keep on expand, dia punya bintang-bintang beranak tiap-tiap hari, bintang yang baru akan lahir, menandakan langit itu berkembang. Itu disebut Allah was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un dalam surah Az-Zariyat. Langit itu mengembang. Dr. Gary Miller memeluk Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Allahu Akbar. Ini ada. Kita tak nafikan. Siapa lagi? Banyak tuan-tuan. Ada juga orang-orang kafir yang dia mempersembahkan tulisan-tulisan dia menceritakan tentang Nabi, tentang Islam, tetapi mereka ni tidak menghina Nabi. Mereka kaji dan mereka jumpa kebenaran Islam. Cuma hidayah tak singgah. Dan mereka tidak menghina Nabi. Antaranya siapa kita nak sebut? Thomas Carlyle, Goethe, George Bernard Shaw. George Bernard Shaw orang Ireland. Siapa lagi? Michael Hart. Michael Hart penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di kalangan manusia. Michael Hart orang Amerika, orang New York. Buku Michael Hart antaranya 100 tokoh paling berpengaruh di dalam dunia ni, manusia ni. 100 tokoh. Michael Hart menulis nombor 1, dia tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bagi kita tak layak, maaf sebut, tak layak kita nak letak Nabi ni tokoh, tak ada. Dia Rasul lebih daripada tokoh. Dia Rasul. Sebab bagi kita, selalu bila sebut tokoh-tokoh ni kira orang-orang hebat lah, manusia yang pernah beri jasa. Tokoh-tokoh negara umpamanya kan. Bila sebut tokoh-tokoh negara, bekas-bekas Perdana Menteri yang lepas, orang yang mengharumkan nama negara, okeylah, fair enough lah kita sebut begitu. Tetapi bagi kita, tak layak nak sebut Nabi Muhammad ni tokoh, tak layak. Sebab dia Rasul, dia kekasih Allah. Tak ada nilai bagi Rasulullah. Tokoh tu tak ada nilai bagi dia, tak ada. Dia adalah Rasul, kekasih Allah yang mengatasi apa tokoh kita nak sembang. Kekasih Allah, Rasul mengatasi segala tokoh. Tapi apabila seorang kafir yang menulis, namanya Michael Hart, kan, dia tulis, bagi kita okey lah, acceptable lah, kita boleh terima lah, sebab dia kafir. Dia tulis, dia kata nombor 1, manusia paling berpengaruh, tokoh paling hebat dalam dunia ialah Nabi Muhammad. Okeylah, sebab dia kafir. Bagi kita orang Islam, tak ada tokoh-tokoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, kekasih Allah yang tak layak kita nak sebut standing dengan manusia biasa. Walau Nabi makan, minum, sedih, ketawa, berkahwin, beranak, pinak, bercucu macam kita, tetapi dia adalah kekasih Allah mengatasi apa tokoh kita nak sebut. Tapi oleh kerana dia kafir, Michael Hart tulis, kita boleh terimalah, tak ada masalah. Sebab dia kafir. Apa poin saya? Tak semua orang kafir yang dia menghina Nabi, menghina Quran. Antara yang Michael Hart sebut, saya ingat tulisan dia kata apa? Michael Hart kata,
ada satu seruling. Ada satu seruling yang bila didengar akan menggoncangkan jiwa. Allahu Akbar. Ni Michael Hart tu ni. Akan menggoncang jiwa, menggetar tubuh. Dan seruling tu, kata Michael Hart, dibawa dan dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart menamakan seruling itu, Al-Quran itu, sebagai seruling. Ini Michael Hart lah. Nak sebut apa? Dia melihat Quran dengan begitu kagum, Michael Hart. Dia kata laksana satu seruling yang menggoncang hati manusia, yang boleh menawan manusia, yang bila dibaca, hati manusia, jiwa jadi tenang. Ini kata Michael Hart. Dan seruling itu, kata dia, Muhammad yang baca, Muhammad yang bawa. Allahu Akbar. Dia menamakan Quran tu macam seruling. Kita tak boleh lah. Itu mukjizat. Tapi dia kafir. Dia memuji Al-Quran. Dia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang hebat. Allah. Ada juga orang-orang kafir yang dia buat kajian tentang Quran. Tadi Dr. Maurice Baukil. Saya nak sebut satu lagi nama, Profesor James E. Moore, dalam bukunya The Giving Birth. Saya ada buku dia setebal itu. Buku yang menceritakan tentang embrio, tentang fetus, tentang janin. Dia mengkaji tentang penciptaan manusia. Saya cukup kagum apabila Profesor James E. Moore daripada Kanada, dalam tulisan dalam bukunya itu, dia telah menghuraikan sepotong ayat, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menghuraikan apa yang disebut sebagai 'alaq, 'alaqah. Allah sebutkan dalam surah Al-'Alaq, Allah kata, aku cipta manusia ni min 'alaq, dari seketul darah. Saya tertarik dengan kajian Profesor James E. Moore. Cuma saya tidak pasti, saya minta ampun pada Allah. Adakah dia menerima Islam? Yang tu saya tidak pasti. Tapi tulisan dia, ketika dia menghuraikan alaqah, dia menyebut alaqah ini dengan 3 makna, tuan-tuan muslimin muslimat. Saya kagum sungguh. Bayang, Al-Quran tu mukjizat yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah, tak tahu baca, tak tahu menulis, tetapi Nabi baca pada manusia suatu ayat, suatu ilmu yang menggegarkan dunia, yang manusia melutut kepada kebenaran Al-Quran, dalam keadaan mereka terpaksa akhirnya mengakui bahawa Quran bukan Nabi Muhammad yang tulis. Sebab benda yang Nabi sebut adalah the big thing, big frame. Bukan benda main-main. Allahu Akbar. Bukan benda kecil yang Rasulullah sebut. Dalam keadaan Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis, tetapi Nabi baca ayat-ayat Quran yang dikaji sampai hari ini, yang telah membuka mata orang-orang barat. Walaupun masih ada yang sangsi kepada Al-Quran. Saya kagum bila Profesor James E. Moore menghuraikan alaqah. Bila Allah kata khalaqal insana min 'alaq. Manusia ni aku cipta dia daripada alaq. Alaq itu, kata James E. Moore, membawa makna kepada 3 bahagian. 3 makna. Pertama, kata James E. Moore, makna alaq itu
ialah seketul darah. Okey, itu yang dibahaskan. Tafsir pun sebut seketul darah. Correct? Seketul darah. Alaqah. Nutfatin amsyaj. Setelah berlaku sperm ayah dan ovam telur ibu bertemu, akhirnya jadilah seketul darah. Baik. Yang kedua, kata Profesor James Imo, alaq itu ialah leech. Apa dia leech? Leech bahasa Melayu kata lintah, seekor lintah. Boleh bayang tak lintah? Pacat. Besar mana lintah? Besar tu. Itulah kita. Itulah kita. Yang kita manusia ni nak kufur. Yang kita manusia ni nak angkuh. Yang kita manusia ni nak bantah perintah-perintah Allah. Tolong sedar ke diri boleh tak? Tolong sedar asal kita ni. Yang kita rasa Quran tak betul, Nabi Muhammad tak betul, ajaran Islam kolot. Ni hab cakap ni orang Islam sebahagian. Sedar tak diri kamu? Diri kita semua hanyalah dalam bentuk seekor lintah. Seekor lintah, seketul darah menyerupai seekor lintah. Kata Profesor James Imo, itulah leech, itulah lintah. Bagaimana lintah tu? Itulah dia besarnya kita. Allah. Dan itu Allah tempelak manusia. Kalau tuan-tuan baca surah Abasa, surah Abasa pada juzuk 30, kita jumpa ayat Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah. Allah kata celaka punya manusia. Ma akfarah. Kenapa engkau kufur padaku? Kenapa kamu manusia tak nak semayang, tak nak zakat, tak nak sedekah? Kufur pada aku. Tak nak ikut dasar hukum Quran. Kufur kepada aku. Min ayyi syai'in khalaqah. Apa kamu tak tengok ke aku buat kamu daripada apa? Kata Allah. Min nutfah. Daripada nutfah. Air mani yang hina. Sedar ke diri. Sedar ke diri muslimin dan muslimat. Itu yang kedua. Leech. Alaqah makna leech. Dan yang ketiga, kata Profesor James Imo, makna alaqah yang ketiga ialah something that stick to the wall. Sesuatu yang melekat ke dinding. Umpama jam dinding. Kita boleh kata jam dinding tu alaqah. Apa makna? Kita at early stage 40 hari selepas mani ayah dan ovam ibu bertemu, 40 days later, kita hanyalah alaqah, seketul darah yang besar lintah dan stick to the wall, dan kita melekat di dinding rahim mak kita. Pada waktu tu chances of miscarry adalah 100% kalau tak jaga. Melekat je. Seekor lintah yang melekat di dinding rahim mak. Dari bila boleh jatuh? Tolong sedar ke diri. Itulah kita. Profesor James Imo dia kaji. Dan dia persembahkan dalam buku dia The Giving Birth. Cuma saya tidak pasti dia menerima Islam atau tidak. Moga Allah kurnia dia hidayah. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Ini sebahagian orang-orang kafir yang mengkaji Quran. Ada yang terima hidayah, ada yang tidak terima tapi memuji Quran, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 4 kita baca ni majority.
illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Siapa tu? Mereka yang yujadil, tak adalah yang bantah ayat aku, kata Allah, kecuali orang-orang itu kafir. Muslimin dan muslimat. Sebab itu Islam dia benarkan. Bila Allah sebut di pangkal ayat, bahagian pertama ayat ni kita bahas dah. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafar. Tak adalah yang bantah ayat-ayat Allah kecuali mereka-mereka yang kafir. Dan saya dah pecah tadi, ada orang kafir yang puji Nabi Muhammad tapi tak terima hidayah. Goth, Josh Bernard Shaw, Thomas Carlyle, apa tadi saya sebut, Michael Hart. Ini yang menulis dan memuji Nabi Muhammad, memuji Al-Quran. Ada yang tulis dan hina. Klimovich dalam bukunya Did Muhammad Exist, dia menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, sehingga disebut Islam adalah misunderstood religion. Kata Klimovich, Islam ni agama yang misunderstood, yang tidak dipahami. Wal'iyadzabillah. Jahat tulisan dia, Klimovich. Kemudian saya sebut tadi, yang kaji Quran, kafir asal, tapi menerima hidayah. Maurice Baukil, Dr. Gary Miller, Profesor Tagata daripada Japan. Panjanglah kalau kita nak bahas. Ramai nama-nama yang boleh kita baca dalam buku, dalam internet dan sebagainya. Dan ada orang Islam yang kaji, tapi tak dapat hidayah. Masih mengkaji, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan hidayah kepada mereka. Baik. Dalam Islam, sebelum saya beralih pada fasa 2, iaitulah orang kafir, jangan terpedaya dengan mereka. Fasa kedua ayat 4. Nak tambah satu lagi. Bila ulama bahas ayat ni, inilah jadal yang mazmum, jadal yang tercela. Maka di sana ada jadal, ada bantah, ada perdebatan, perbantahan yang Islam benarkan. Islam bagi. Cuma ahsan, buat dengan cara baik. Jangan maki hamun. Kemukakan fakta-fakta umpamanya. Kita kemukakan fakta. Kita berlapang dada. Ada pada 4 perkara. Untuk 4 perkara ni, Islam benarkan debat. Islam benarkan bantah. Tapi dalam lingkungan suasana ilmiah. Bukan maki hamun. Bukan niat nak menjatuhkan, nak mengalahkan dia. Tak. Islam benarkan atas 4 faktor. 4 ni kita boleh jadal, kita boleh bantah. Apa dia? Pertama, untuk menegakkan yang hak. Untuk kita menegakkan kebenaran, Islam benarkan kita jadal. Quran itu benar. Maka untuk menegakkan kebenaran Al-Quran, kalau ada orang bantah, kita boleh bantah balik. Kita boleh jadal, kita boleh berbantah dengan dia. Dengan hujah-hujah yang kita bawa. Tak kira lah Facebook ke, WhatsApp ke, tulisan ke, apa saja, jurnal ke, kita kemukakan untuk kita bantah atas nama menegakkan yang hak. Ini boleh. Ahlul kitab kan, Nabi aja. Ud'u ila, Allah aja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dia ayat. Dalam surah An-Nahl, surah Lebah. Allah kata ke Nabi, Allah kata, ud'u, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu
dengan penuh kebijaksanaan dan memberi pengajaran, dan wajadilhum, dan berbantahlah dengan mereka, hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ayat tu turun sempena dengan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara di Madinah. Mereka kenal Nabi, tapi nak bantah juga. Maka Allah ajar Nabi bantah dengan mereka. Mereka tahu dah Nabi, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tak boleh tipu tu. Allah dedahkan sifat Yahudi Nasara. Ayat 146 Al-Baqarah. Kata Allah, dan mereka-mereka yang diberi kitab, Yahudi dan Nasara, mereka kenal engkau wahai Muhammad. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal sama macam kenal anak mereka sendiri. Tengok Allah buka rahsia. Yahudi Nasara, ayat 146 Al-Baqarah. Yahudi Nasara kenal Nabi Muhammad macam kenal anak sendiri. So, bila mereka petikai Quran, petikai Nabi, maka Allah ajar Nabi bantah mereka. Tapi dengan ahsan, dengan cara yang baik. Sebab mereka bukan jenis tak ada ilmu, mereka ada ilmu. Itu cara kita berjadal, bantah dengan orang yang berilmu. Kita kena bawa ilmu, bawa poin, bawa hujah. Bukan main marah tak ketahuan, tu bukan dia. Maka dibenarkan jadal, pertama kata ulama, untuk menegakkan yang hak satu. Yang kedua, untuk menerangkan kekeliruan. Kita nak huraikan benda tu keliru. Contoh, takutlah ada orang tulis dalam internet tentang kekeliruan tentang Islam. Maka kita boleh bantah dia dengan hujah. Tak salah. Malahan dapat pahala 2. 3. Mengeluarkan hukum hakam. Kita boleh debat, kita boleh berbantah dalam proses kita nak keluarkan hukum hakam. Apa ramai, maaf sebut, orang-orang Islam yang tak faham hukum hakam agama Allah. Dia boleh faham bab solat. Bab solat tu pun kalau kita korek tanya, lingkup juga. Tanya rukun 13 pun tak reti. Tapi semayang, tak apalah, pelan-pelan. Mudah-mudahan dia belajar. Tapi banyak dalam perkara hukum hakam yang sebahagian kita tak tahu. Gaduh berperang bab pusaka, bab faraid. Tak faham hukum faraid. Umpama contohlah, banyak berlaku dalam orang Melayu ni. Simbah, suka getah lah, bunuh lah, macam-macam. Tak puas hati adik dapat ni, abang dapat ni. Gaduh sebab ilmu tak ada tentang hukum hakam. Ni kena belajar. Gaduh tentang hukum hakam macam-macam. Yang cukup luas Islam ni. Ni pasal ilmu tak ada. Akhirnya mereka bergaduh. Dan kita, dalam kita nak menerangkan, nak mengeluarkan hukum hakam, kita boleh jadal, kita boleh berbantah dengan mereka. Dengan cara yang baik. 3. Dan yang keempat, kata ulama, mengembalikan orang yang sesat ke jalan yang benar. Kita berbahas, kita berbantah, berhujah, berdebat pada orang yang sesat. Kan di Malaysia ni ada orang yang tak semayang. Bagi dia semayang tu tak betul. Yang kita duk buat tu. Yang orang di Makkah depan Kaabah duk semayang. Mula dengan takbiratul ihram, habis dengan salam, rokok apa semua, sujud, tomak ninah apa semua ni. Ini semua tak betul. Dia orang Islam. Dia kata tak ada solat-solat ni. Yang solat ni Nur Muhammad. Kemah. Kemah. Sebut-sebut Nur Muhammad tu kemah lalu.
Cuba tanya apa dia Nur Muhammad haram, dia tak reti. Memang menyembang ni puak-puak ni. Mayang tak mau. Bahaya lagi. Kalau dia tinggalkan semayang, dia malas, dia kufur aja. Lepas tu dia qadha lah semayang dia tinggal, dia berdosa besar. Tapi kalau dia tak semayang, dia kata semayang ni tak ada dalam Islam, dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh dia cakap, terkeluar dia daripada Islam. Orang macam ni kita pegang tangan dia, kita debat dengan dia, kita hujah dengan dia, kita bawa poin-poin, dalil-dalil Quran, hadis Nabi, praktikal hadis Nabi, solat apa semua. Dia lawan juga, lepas tu habis dah, kita khalas. Kita lepas tanggungjawab. Nak kembalikan orang sesat ke jalan yang benar. Dia dah sesat jauh, dah drag away. Dia punya deviation tu terlalu jauh, menyeleweng jauh. Kita kena debat, bincang dengan dia. Kita kena hujah dengan dia, tarik dia kepada jalan yang lurus. Yang tu boleh kita berdebat. 4 ni aja ulama benarkan. Adapun dengan orang-orang yang jahil, dia ada kaedah. Yang ni panjanglah kalau saya nak bahas. Saya tuju pada poin perbahasan kita. Maka bahagian pertama apa dia? Wa ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tak adalah yang bantah ayat-ayat Allah kecuali puak-puak kafir. Maka saya dah sebut tadi, ada kafir yang hujah terus lawan tentang terus. Ada kafir yang tak terima hidayah tapi kaji Quran. Ada kafir yang kaji Quran dan menerima Islam. Ini 3 pembahagian dia. Dan tadi saya sebut 4 perkara kita boleh bantah. Islam benarkan. Baik. Dan yang terakhir, bahagian kedua ayat. Masih lagi ayat 4 daripada surah Ghafir. Maka bahagian kedua daripada ayat, Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu terpedaya. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah kamu terpedaya, wahai Muhammad, dengan berulang aliknya orang kafir itu ke suatu bandar, ke suatu bandar. Apa makna? Kalau nak cerita sebab turun ayat ni, iaitulah orang-orang kafir Makkah. Yang mereka tu bergerak dari bandar ke bandar berniaga. Daripada Makkah ke bumi Syams. Bila mereka berniaga di bumi Syam, musim panas. Mereka ke bumi Syam bila musim panas. Mereka akan berniaga bila masuk Saifi. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa Saifi. 2 musim. Syita. Syita winter, musim sejuk. Abu Jahal and the gang akan berniaga ke mana? Nun, ke negara Yaman. Banyak duit, bawa balik laba ratus ribu dirham. Bila sampai Saifi, Saifi musim panas. Bila musim panas, mereka akan pergi ke bumi Syams, Jordan, Suria, Baitul Maqdis, Palestin. Mereka akan sampai ke sana berniaga. Itu maksud taqallubuhum fil bilad. Mereka berulang alik bandar ke bandar. Lalu Allah kata ke Nabi, fala yaghrurka, jangan kamu terpedaya, wahai Muhammad, dengan berulang aliknya mereka dari satu bandar ke satu bandar. Ma makna? Buka tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya ialah bagaimana hasil perniagaan itu mereka menjadi kaya raya. Jadi apa Allah nak ajar? Kata Ibnu Katsir, jangan terpedaya dengan harta dan kemewahan orang-orang kafir. Itu maksud dia. Kalau sebab turun ayat ni, Abu Jahal lah. Kaya dia. Oh, duit banyak. Bila perang Badar berlaku, orang kaya Makkah, musyrikin Makkah, pakat sumbang, infak. Infak lah kita kata senang. Sumbang, beli pedang, beli kuda nak lawan Nabi. Kaya. Beratus ribu dirham duit punya banyak.
Allah kata, fala yaghrurka. Jangan terpedaya dengan mereka. Kata Ibnu Katsir, jangan terpedaya dengan kemewahan, dengan harta yang banyak milik orang kafir. Asbab turun ayat kafir Makkah lah. Kalau sekarang hidup kita, terus aduk heran lah. Orang kafir boleh kaya raya, beli kereta mewah, beli rumah besar-besar. Bila tanya, ni duit mana ambil? Saja sembang-sembang lah. Oh, ni tikam nombor ekor. Nombor ekor tu menang, beli kereta baru. Terus aduk heran lah, benda haram. Makan riba, kebah duit orang, scammer, macam-macam. Allah kata, kamu jangan terpedaya dengan harta dan kemewahan orang-orang kafir. Sebab mereka hanya punya itu. Mereka tidak ada iman, mereka tidak ada taqwa, mereka tidak ada big license untuk mereka ke syurga. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu kafir tak ada. Bila yang tu tak ada, duk neraka. Lepas tu Allah pesan kita jangan duk rasa heran. Jangan duk rasa, boy, kaya orang kafir. Memang begitu. Dunia Allah cipta untuk mereka. Tak, itu prinsip kita apa? Biarlah hidup kita susah. Bolehlah. Orang ada handphone, kita ada handphone walaupun tak secanggih mana. Ada duit sikit. Takat nak makan, minum anak bini tu ada lah. Tapi kayanya tak ada lah. Kan? Tak ada lah kayanya. Bila Menteri Kewangan Umum Moratorium berebut kita beratur. Beratur pergi bank. Kan? Beratur pergi bank. Hari ni start dah 7 Julai. Boleh lah. Nak apply moratorium ke apa, saya pun ada bank yang WhatsApp, yang message, suruh isi dalam apa nama website mereka untuk kita apply moratorium. Just fill the form dalam website. Start hari ni lah 7 Julai. Tak adalah kata moratorium apa kita tak heran. Tak. Hak tu kita duk tunggu 6 bulan tak payah bayar kereta, tak payah bayar rumah. Alhamdulillah bolehlah berjimat sikit di musim pandemik ini. Taklah kaya mana kita boleh lah. Tak adalah berani kita nak pergi rempuh, nak tikam nombor ekor, nak ambil benda haram, makan riba. Jangan tuan-tuan, jangan muslimin dan muslimat. Hidup ini tak lama mana tuan-tuan muslimin muslimat. Kita nak duduk lama di alam barzah. Alam barzah pula Nabi sebut 2 ya. Taman syurga, lubang neraka. Pilih nak mana satu, pilih. Orang kafir dia tak ada dah fikir tu, dia kira rembat aja. Kita kena fikir, kita ada iman, kita orang Islam. Allahu Akbar, hidup kita tak lama, wallah, tak lama hidup kita, sekejap aja. Maka kita nak corakkan barzah kita menjadi taman-taman syurga. Di sinilah tempatnya dunia ini, dengan kita berpada, rezeki kita bersyukur, rezeki kita halal. Jangan kita ambil benda-benda haram. Jangan. Itu maksud Allah. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan wahai Muhammad, kamu terpedaya dengan pergerakan mereka bandar ke bandar. Dengan maksud kata Ibnu Katsir, jangan kita terpedaya dengan kaya rayanya orang kafir di dunia ini. Terus ada heran. Mereka haram, mereka rempuh semua. Kita tak boleh. Tapi kalau ada orang Islam yang kaya, alhamdulillah. Tolong orang miskin. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Tolong orang-orang yang susah, terutama di zaman kesusahan ini. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah ayat yang keempat yang saya sambung bacaannya pada pagi ini. InsyaAllah kesimpulan
daripada apa yang kita baca pada pagi ini, ayat yang keempat ini, iaitulah yang pertama, jangan bantah ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Jangan bantah. Tak tahu belajar, ngaji, belajar. Yang kedua, kesimpulan besar ialah jangan kita merasa besarnya dunia ni sampai kita nak jadi macam orang kafir, kaya raya tapi langgar halal dan haram. Kita tak mau. Biarlah kita susah, biarlah kita hidup ala kadar, tetapi aman, damai di alam barzah. Tidur macam pengantin, kata Nabi, dan bangkit tenang di bumi mahsyar. InsyaAllah, jumpa saya nanti, panjang usia. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, hari Rabu, waktu yang sama, jam 11 pagi. Dan saya akan sambung ayat yang kelima daripada surah Ghafir ini. Dan marilah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Allahumma asrif 'anna hadzal bala' wal waba' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya kepada semua yang hadir, memberi sokongan kepada program live kita pada pagi ini. Semoga semua kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, jumpa saya nanti hari Rabu hadapan jam 11 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.